Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama diberi Ain Fatwa Bensin Abdullah, merupakan pelajar Open University Malaysia OUM yang bertempat di Pusat Pembelajaran Bangi. Tujuan rakaman video ini adalah untuk memenuhi keperluan rubrik dalam tugasan HPEC 3703 Hubungan Keluarga dan Masyarakat dalam Pendidikan Awal Kanak-kanak. Dalam tugasan kali ini, saya perlu menyediakan kertas kerja aktiviti gotong royong yang melibatkan keluarga, komuniti setempat, masyarakat setempat dan organisasi yang terlibat. Saya juga perlu menerangkan faedah-faedah dalam aktiviti gotong royong di dalam rakaman video ini. Keharmonian sesebuah negara bergantung kepada pengurusan yang baik terhadap komponen sosial, ekonomi dan politiknya. Termasuk dalam komponen yang penting untuk kesejahteraan negara ini adalah tanggungjawab masyarakat terhadap kerja-kerja kemasyarakatan. Kerja-kerja kemasyarakatan ini perlu dipupuk dan disemai dan dijadikan sebagai suatu budaya sebagai teras kemakmuran negara. Individu, keluarga, institusi atau organisasi merupakan ejen sosial penting yang menyumbang kepada segala aktiviti ataupun pelbagai aktiviti di dalam masyarakat. Antara aktiviti tersebut termasuklah gotong royong yang dilaksanakan di peringkat prasekolah yang mampu menjadi pemangkin dalam memupuk kemesraan ataupun hubungan silaturahim terhadap individu, masyarakat setempat dan organisasi khususnya, sekiranya ia dapat berfungsi dan berperanan dengan baik. Saya akan menerangkan beberapa faedah hubungan keluarga dan masyarakat melalui aktiviti gotong royong dalam pendidikan awal kanak-kanak ini dalam beberapa aspek. Aspek yang pertama adalah daripada komuniti ataupun organisasi kepada institusi pendidikan awal kanak-kanak iaitu prasekolah. Faedah yang pertama adalah dapat mempercepat dan meringankan kerja guru. Organisasi seperti pasukan rela, majlis pengurusan komuniti kampung di sesebuah tempat dapat bekerjasama dengan institusi prasekolah untuk mengadakan gotong royong. Institusi berupaya menggembleng tenaga daripada komuniti setempat ini. Contohnya, isu saluran air yang tersumbat di kawasan prasekolah dan juga terdapat longgokan sampah. Di sini, peranan mereka sebagai satu komuniti sangat diperlukan dan sangat penting. Dengan adanya semangat kemasyarakatan, isu ini dapat diselesaikan dengan mudah dan dapat dilaksanakan dengan membahagikan tugas seperti membersihkan saluran air yang tersumbat dan juga membersihkan longgokan sampah di tempat yang telah disediakan. Maka, kerja-kerja ini akan jadi lebih mudah dan cepat. Bak kata pepatah, yang berat sama dipikul, yang ringan sama dijinjing. Selain itu, aktiviti gotong royong ini juga dapat menjimatkan wang dan kos perbelanjaan oleh prasekolah, di mana institusi mendapat sumbangan kewangan melalui organisasi seperti MPKK untuk membeli keperluan peralatan gotong royong seperti cangkul, cat, peralatan kebersihan, tong sampah, penyapu dan sebagainya. Oleh itu, pihak institusi atau prasekolah ini tidak perlu mengeluarkan kos perbelanjaan yang tinggi. Yang kedua adalah faedah daripada ibu bapa kepada institusi dan sudah tentunya kepada kanak-kanak yang belajar di prasekolah itu sendiri. Ibu bapa dapat bekerjasama dengan prasekolah dan juga organisasi-organisasi yang terlibat seperti MPKK dan juga pasukan rela tadi untuk mencantikkan, menceriakan dan membersihkan kawasan persekitaran prasekolah. Aktiviti ini akan menjadikan persekitaran prasekolah menjadi persekitaran yang kondusif, cantik, indah dan ceria.
Hal ini juga dapat menarik minat kanak-kanak itu sendiri untuk belajar di prasekolah tersebut. Selain itu juga, ibu bapa boleh menyediakan jamuan secara potluck, di mana ibu bapa akan membawa makanan-makanan yang telah mereka masak dari rumah untuk dibawa ke prasekolah. Di samping itu, amalan gotong royong ini juga dapat mengeratkan hubungan silaturahim antara sesama masyarakat, terutamanya dengan ibu bapa, guru dan juga organisasi-organisasi yang terlibat. Secara tidak langsung, sifat mesra dan akrab ini terjalin semasa mereka mengadakan gotong royong ini, di mana wujudnya interaksi dua hala di antara ibu bapa, guru dan juga komuniti setempat semasa bergotong royong. Mereka juga saling bertukar pendapat dan juga berkongsi tentang perkembangan anak masing-masing. Yang ketiga, ibu bapa serta masyarakat setempat mampu mempromosikan prasekolah ini kepada orang lain. Pada masa yang sama, ramai ibu bapa ataupun masyarakat di luar sana yang akan melihat betapa aktifnya ibu bapa di prasekolah tersebut dan mereka akan dengan sendirinya berminat untuk mendaftarkan anak-anak mereka di prasekolah tersebut. Yang keempat, faedah penglibatan keluarga dan masyarakat setempat dalam pendidikan awal kanak-kanak melalui amalan aktiviti gotong royong ini adalah denganlah dapat menerapkan kesan-kesan positif terhadap kanak-kanak prasekolah itu sendiri. Hal ini boleh dilihat daripada semangat kerjasama daripada ibu bapa dan juga masyarakat setempat. Hal ini juga berfungsi untuk meningkatkan perkembangan kanak-kanak di prasekolah. Apabila prasekolah mempunyai persekitaran atau kawasan yang kondusif dan ceria, maka kanak-kanak mempunyai minat belajar yang tinggi. Selain itu juga, faedah yang boleh kita dapat melalui aktiviti gotong royong ini adalah kesihatan dan keselamatan kanak-kanak yang bersekolah di prasekolah itu lebih terjamin. Seperti yang kita tahu, kanak-kanak ini suka menjelajah dan meneroka alam persekitaran mereka dengan menggunakan deria sentuhan. Dan apabila persekitaran lebih selamat, bersih dan selesa, maka kesihatan dan juga pembelajaran kanak-kanak akan lebih terjamin dan berkualiti dan mereka akan terhindar daripada penyakit-penyakit yang berbahaya daripada penyakit seperti denggi, jangkitan kuman dan sebagainya. Dalam keadaan ini, kanak-kanak akan berasa sayang kepada prasekolah di mana tempat untuk mereka mendapatkan pendidikan awal, tempat mereka untuk menimba ilmu dengan persekitaran yang selesa dan keselamatan yang terjamin. Di samping itu juga, amalan gotong royong ini dapat melatih kanak-kanak untuk menjaga kebersihan sejak kecil lagi. Dan ibu bapa adalah sebagai contoh kepada kanak-kanak ini. Kesimpulannya, guru perlu sentiasa mengadakan aktiviti yang berfaedah dan memberikan manfaat kepada semua golongan, terutamanya kepada kanak-kanak prasekolah itu sendiri melalui ibu bapa, komuniti dan juga masyarakat setempat. Penglibatan ibu bapa dan juga masyarakat adalah sebagai cabaran kepada guru kerana ia memerlukan masa untuk kita menjalinkan hubungan yang baik dengan mereka. Tanggungjawab dan juga kesedaran tentang pentingnya menjaga hubungan antara ibu bapa dan masyarakat ini dalam pendidikan awal kanak-kanak perlu dianggap isu yang penting.
Kerana ini adalah untuk menjamin kualiti pendidikan kanak-kanak di prasekolah dan seterusnya dapat melahirkan modal insan yang cemerlang dan perkembangan yang menyeluruh dalam aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan fizikal kanak-kanak itu sendiri. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih.